Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan untuk kita menyambung lagi kelas kita yang sudah tertangguh dalam tempoh yang agak lama. Saya ingat saya mengajar di Center of Sunnah ni baru 2 kali rasanya sirah. Lepas pada tu kita pun kena PKP. Sampailah hari ni baru bertemu balik. Okay. Masa tu baru nak kenal jemaah ni, tak kenal balik sebab lama sangat. Okay, 3 bulan lebih. Okay. Jadi seperti mana yang dimaklumkan lah, dalam jadual tu saya mengajar sirah Nabawiyah, dan sirah Nabawiyah ni kita dah baca, dah banyak dah yang dibaca. Okay. Tapi tadi Ustaz Syahril yang uruskan, Ustaz Syahril pegawai isnad yang uruskan apa ni, Center of Sunnah pengajian sini ni, dia beritahu dekat saya untuk kalau nak mula pada awal balik pun tak ada masalah. Maknanya kita nak start pada awal. Cuma saya teringat yang last saya ajar dulu dah masuk faslus salis, al-faslus salis kalau tak silap. Maknanya kalau dalam buku tu muka surat 50, Al-Faslus Thalith fi Sirati Ba'dal Hijrah, muka surat 53 kalau tak silap. Fi Sirati Ba'dal Hijrah Al-Habasyah ila Al-Hijrati lil Madinah, muka surat 53. Itu yang terakhir lah. Okay. Jadi kita nak mula pada sini ke nak mula pada awal balik? Pada awal balik Okay. Mula pada awal balik, insya-Allah tak ada masalah pun. Mula pada awal balik. Okay. Jadi kita mula pada awal balik. Kita bermula hari ni kita takdim lah ataupun pendahuluan dulu. Okay. Tapi kita tak sebut secara kata apa detail lah satu-satu. Maknanya kita, sebab maklumat-maklumat yang ada dalam ni ialah maklumat yang sudah pun diringkaskan. Mustafa As-Sibai, Dr. Mustafa As-Sibai ni, kalau kita tengok, dia ni seorang ulama yang berasal daripada Suria ataupun daripada Syria, dan dia tulis risalah ni pun sekitar tahun 1381 Hijrah. Kalau siapa-siapa yang ada buku dalam bahasa Arab dia tu, dalam Muqaddimah Al-Muallif dia sebut 1381, sekarang 1442. Lama, dekat dengan 50 tahun ataupun 40 tahun. Okay. Dan sekadar tambahan lah, mungkin dah tahu pun, buku sirah yang kita baca ni, Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar ni, ialah asalnya silibus pengajian yang digunakan di Fakulti Syariah Universiti Damsyik, Jami'atu Dimashq, untuk Fakulti Syariah, untuk pelajar-pelajar yang baru masuk tahun 1, yang diringkaskan oleh beliau sendiri, iaitu Dr. Mustafa As-Sibai. Dan dia tulis pun dalam keadaan dia dah uzur pada waktu tu, jadi tak semua bab yang dia dapat rincikan dengan baik. Dia pun sebut benda tu dalam mukaddimah dia. Okay. Tapi hari ni kita start dengan, kalau buku saya ni muka surat 15. Saya tak pasti, buku saya ni saya baru print yang baru. Sebab dulu last kelas saya ada seorang makcik lah yang pinjam. Lepas tu saya tak ingat makcik tu nak siapa nama apa tak.
buku saya ada dengan dia. Jadi saya punya catatan dalam tu. Jadi saya nak ajar hari ni saya terpaksa print yang baru. Tak ingat siapa. Masa tu ramai kan yang sebelum ni ramai. Okey. Tak apalah. Okey. Harap buku saya dengan yang ada di kalangan semua yang hadir ni samalah. Okey, sebab buku yang disediakan oleh jabatan pun sama juga. Okey. Jadi hari ni kita masuk pada muqaddimah Mizatun Siratun Nabawiyah. Muqaddimah keistimewaan sirah Nabi. Itu muka surat 15. Yang bahasa Arab lah. Keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mizatun as-siratun nabawiyah ataupun mayyizah. Mayyizah tu maksudnya sesuatu yang membezakan sejarah Nabi dengan sejarah orang lain. Okay. Mayyizah, mai pada perkataan tamyiz yang bermaksud perbezaan. Tapi kita akan terjemah keistimewaan lah mayyizah tu. Mayyizatus siratin nabawiyah. Kita tengok apa yang disebut ni, kita baca sikit yang bahasa Arab dia tu. Tajma'us siratun nabawiyah iddatun mazaya taj'alu dirasatuha mut'atan ruhiyatan wa aqliyatan wa tarikhiyah. Apa maksud dia tu? Tajma'us siratun nabawiyah, sirah Nabi itu telah berkumpul padanya iddatun mazaya, iddah beberapa mazaya keistimewaan. Maknanya telah berkumpul ataupun terdapat dalam sirah Nabi ni beberapa keistimewaan taj'alu dirasatuha mut'atan ruhiyatan wa aqliyatan, yang menjadikan pengajian dia mut'atan ruhiyah, sesuatu yang memuaskan ruh kita. Ruh kita baca tu jadi segar sirah Nabi ni. Wa aqliyah, dan juga menyegarkan akal. Wa tarikhiyah, dan tinggi nilainya dari segi sejarah. Tinggi nilainya dari segi sejarah. Itu mukaddimah yang disebut. Okay. Kama taj'alu hadhihi ad-dirasatu daruriyatun lil ulama'i syari'ah wad du'ah ila Allah wal muhtamin bil islahil ijtima'i wal muhtamin bil islahil ijtima'i. Apa maksud dia? Kama taj'alu hadhihi ad-dirasah, pengajian ini juga telah menjadikan, kalau kita nak terjemah dari segi ayat yang betul lah, kalau nak terjemah by word, kama seperti telah mengumpulkan ataupun menjadikan, taj'alu hadhihi ini ad-dirasah pengajian daruriyatun, kemestian lil ulama syariah. Okay. Maknanya nak sebut pada ayat ni, belajar sirah ni ialah sesuatu yang diwajibkan dan dimestikan oleh para ulama. Maknanya seorang tu kalau dia nak jadi ulama, nak jadi orang alim, sirah Nabi ni ialah benda yang utama untuk dia tahu. Wad du'ah ila Allah wal muhtamin bil islahil ijtima'i, kepada ulama dan juga para pendakwah kepada Allah dan penislah masyarakat. Muhtamin, yang mengutamakan islah masyarakat. Jadi nak beritahu apa? Dia nak beritahu pada mukaddimah ni bahawasanya sirah Nabi ni satu pelajaran yang daruriyatun. Daruriyah ni maksudnya mesti, wajib, mandatory lah kita kira, bahasa yang canggih sikit. Okay. Satu benda, mandatory tu canggih lah sikit punya. Okay. Satu benda yang wajib, ataupun bahasa Arab panggil la budda, tak dapat tidak. Maknanya mesti kena belajar. Nama saja Muslim kena tahu sirah Nabi. Paling ringkas pun kena tahu Nabi lahir bila, Nabi wafat bila. Paling ringkas. Okay. Kalau boleh tahu lebih lagi, itu lagi baik. Liyadmanu iblagh syari'ah ila an-nas bi uslubin yaj'aluhum yarawna fiha al-mu'tasim alladhi yaludhuna bihi 'inda ittirab as-subul wa ishtidad al-'awasif. Okay, maksud dia apa? Liyadmanu pengajian ini menjamin mereka mampu menyampaikan syariat kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Liyadmanu, menjamin iblagh syariah, sampainya syariat itu ilan nas, kepada manusia, bi uslubin, dengan cara-cara, yaj'aluhum, menjadikan mereka, yarawna fiha, melihat pada sirah itu, al-mu'tasim alladhi yaludhuna bihi inda ittirabis subul washtadda al-awasif. Okay.
Maksud dia apa sini? Pengajian ini menjamin mereka mampu menyampaikan syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Ini membuatkan orang ramai melihat syariah umpama Khalifah Mu'tasim. Umpama Khalifah Mu'tasim tempat berlindung ketika berlaku kacau bilau dan huru-hara. Itu terjemahan dia. Liyadmamu iblagh syariah. Maknanya nak beritahu pada kita sirah ni, tujuan kena belajar sirah ni untuk kita rasa sirah ni satu benda yang boleh benteng kita. Satu perkara, satu pelajaran yang menjadi benteng. Biasa kita dengar pelajaran yang jadi benteng pada kita ni ialah akidah. Akidah jadi benteng pada kita untuk kita tidak mempertaruhkan iman kita. Tapi sebenarnya semua bab, baik akidah, baik hadis, baik fiqh, dia mesti berkait dengan sirah, tafsir ke apa-apa saja. Sebab setiap ilmu tu dia mesti ada latar belakang peristiwa yang menyebabkan ilmu tu terbentuk. Contoh, ilmu asbab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Quran. Satu ayat ni apa cerita yang menyebabkan dia turun? Cerita tu kita panggil sejarah. Sama juga dengan hukum-hukum fiqh. Sebab apa hukum ni jadi harus, jadi haram, jadi sunat? Sebab sejarah telah melihat orang dulu menghadapi masalah ni dihukum macam tu. Orang dulu tu para sahabat lah. Dan juga Nabi sendiri. Okay. Jadi semua ilmu atas muka dunia dia mesti terbina atas sejarah dulu. Sebab warid, sebab urut hadis, sebab Nabi ucapkan hadis tu, itu pun dia ada sangkut paut dengan sejarah. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, bila mana kita belajar sejarah ataupun sirah Nabi ni, dia diumpamakan seperti Al-Mu'tasim, tempat bergantung. Tempat bergantung ketika mana kita dilanda ittirab. Ittirab tu dilanda kacau bilau, washtaddal awasif, dan juga huru-hara. Maknanya nak sebut pada kita ni, bila mana kita belajar sirah, apa saja yang jadi pada diri kita, kita dapat flashback balik berdasarkan ilmu sirah yang kita ada. Saya nak bagi contoh macam mana? Contoh bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala, kematian anak ni contoh. Baca sirah Nabi, Nabi pun antara yang diuji kematian anak. Ramai pada kita. Daripada 7 anak Nabi tu, 6 Ibrahim antara yang awal kat meninggal. 6 tu semua matilah keadaan Nabi hidup lagi. Seorang je yang meninggal, Nabi dah wafat, iaitu Fatimah. Okay. Jadi hari ni kalau kita diuji dengan kematian anak, kita ada 7 orang anak, 8 orang anak, seorang meninggal, kita rasa galau, rasa macam tak semangat hidup. Baru seorang yang meninggal. Jadi tak padan lah, sebab Nabi tu 6 meninggal, Nabi bersemangat lagi hidup. Okay. Jadi dia menjadi penguat, sumber kekuatan untuk hidup. Ataupun kita tengok sirah Nabi ni, sirah Nabi tu, dalam sirah tu diceritakan ujian yang Nabi lalui. Dahsyat. Nabi diherdik, Nabi dikonspirasikan untuk dibunuh. Maknanya Nabi tu ada pihak yang cuba buat satu rancangan untuk bunuh Nabi. Sedangkan Nabi tu tidak ada rekod jenayah pun. Kita boleh bayang, para hadirin semua boleh bayang. Seorang Nabi yang tak pernah buat jahat pada mana-mana orang. Tapi sejarah membuktikan ada orang tak puas hati sampai rancang nak bunuh dia. Itu cerita dunia. Cerita dunia, sandiwara dunia. Sebab tu Piramli kata ni sandiwara dunia. Hidup atas dunia ni, baik bukan menjamin kita dilayan baik kalau kita jadi baik. Sebab tu kalau kita ni jadi baik, kita belajar agama, tanya sebab apa nak jadi baik? Supaya orang layan saja baik. Tak. Sejarah membuktikan orang yang paling baik tidak dilayan dengan cara baik juga. Tapi kita nak jadi baik sebab apa? Sebab Tuhan suruh jadi baik. Dan kita tak peduli kalau orang nak layan kita baik ke tak baik. Okay. Jadi itu kekuatan, sumber kekuatan. Walitaftaha amamad du'ah qulubin nas wa afidatuhum. Okay. Apa yang disebut situ? Pengajian ini juga akan membuka jiwa dan hati manusia untuk menerima pendakwah. Walituftiha amamad du'ah, untuk membuka amamad du'ah qulubin nas wa afidatuhum,
membuka hati dan juga membuka jiwa para doa ni, para pendakwah ni. Bila mana dia belajar sirah, dia boleh buka jiwa orang-orang yang dia nak dakwah tu. Sebab latar belakang sirah lah yang sangat membantu seseorang tu dia mahir dalam ilmu dakwah. Mahir dalam ilmu dakwah ni bukan jaminan dakwah kita orang akan sambut. Sebab dalam Quran dah cerita orang yang bertaraf Rasul berdakwah tak berjaya. Siapa? Nabi Nuh AS. Tak berjaya lah, kita kira tak berjaya. Tapi tak boleh lah kita nak kata dia tak berjaya. Cuma kita kira dari segi hukum akal. 950 tahun berdakwah, seru manusia tinggalkan kesyirikan, balik kepada tauhid. 950 tahun, riwayat menyebutkan cuma 80 orang yang menyahut seruan tauhid itu. Itu riwayat paling banyak. Riwayat paling sikit kata 11 orang. 11 orang sikit. Hampir 1000 tahun 11 orang je boleh. Poin dia tak sampai 100. Kalau setahun dapat tarik seorang, kurang-kurang 950 orang lah. Okay. Saya duk fikir seorang-seorang bila mana kita baca sirah Nabi Nuh ni, atas seorang tu dia punya purata dia mungkin 20 ke 30 tahun untuk tarik. Atas seorang. Sangat lama. Dan saya tak tahu macam mana bosannya Nabi Nuh menghadapi benda tu. Tapi jiwa, semangat apa yang menyebabkan Nabi Nuh ni semangat? Sebab Nabi Nuh telah nampak apa yang dia buat tu bukan untuk dia dapat hasilnya di sini, tapi hasilnya di akhirat. Dan Tuhan pun dah beritahu pada Nabi dan Rasul, sekian Nabi dan Rasul, Tuhan tak nak tengok berapa ramai kamu tarik, besarlah syurga kamu dapat. Tak. Syurga memang paling besar untuk orang buat kerja ni. Dia dapat tarik orang ke, tak dapat tarik orang ke, syurga dah siap. Cuma hati mau ikhlas dan sabar saja. Itu yang menjadi penyebab Nabi dan Rasul ni dia teguh. Dia tak mudah orang kata terjatuh. Okay. Wa yakunul islah alladhi yad'u ilayhi al-muslihun aqrab najaha wa aktharu saddada wa najmalu fiha yali abraz mazaya as-sirah an-nabawiyah. Dia sebut sini, dengan itu pengislahan yang diseru oleh para manusia, oleh para pengislah lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran. Wa yakunul islah alladhi yad'u ilayhi al-muslihun aqrab najaha wa aktsara saddada. Bila mana seseorang pendakwah tu dia belajar sirah kena betul cara dia, betul-betul belajar sirah, maka dia dekat dengan kejayaan dan lebih tepat sasarannya. Aksaru saddada tu maksudnya sasaran. Wa najmalu fima yali abrazu mazaya as-sirah an-nabawiyah. Kami ringkaskan keistimewaan sirah Nabi yang paling menonjol dalam perbincangan berikut kepada beberapa poin. Okay. Dalam mukaddimah ni dia letak berapa poin? Kalau kita tengok dalam kitab kita ni ada agak panjang sikit. Dia ada lebih kurang awalan, thaniyan, thalithan, rabi'an, khamisan, 5. Okey, 5. Yang dia buat yang dia highlightkan di sini ada 5. Kita sebut sepintas lalu saja, okey. Awalan. Okey, tengok pada muka surat 15 tu. Awalan innaha as-sahhu sirah li tarikhi nabiyil mursal. Pertama, sebab apa kena belajar sirah Nabi? Sirah Nabi yang dimaksudkan sini ialah sirah Nabi Muhammad sahaja, bukan sirah Nabi lain. Sebab apa kena belajar sirah Nabi? Sebab sirah Nabi ni dia kata as-sahhu sirah li tarikhi nabiyil mursal. Sirah Nabi ialah sirah yang istimewa kerana ia menceritakan sejarah Nabi utusan Allah yang paling sahih. Maknanya nak sebut pada kita poin pertama ni, sebab apa kena belajar sirah Nabi Muhammad? As-sahhu sirah li tarikhi nabiyil mursal. Sirah Nabi Muhammad ni dia paling sahih, paling terjaga jalan penceritaannya daripada sebarang tokok tambah ataupun penyelewengan fakta. Nak beritahu sirah Nabi ni dia menarik. Sebab apa kena belajar? Sebab ada orang yang perhati jalan cerita dia, dan akan ada orang yang cuba bersihkan jalan cerita ataupun sirah Nabi ni daripada tokok tambah ataupun penyelewengan. Sebab tu kau tengok kitab-kitab sirah, dia bukan hanya jam'ur riwayah,
dia bukan hanya himpunkan riwayat-riwayat saja, tapi ia juga menilai riwayat yang didatangkan ataupun yang diterima tu. Sebab tu kita akan tengok para ulama dia tulis kitab sirah, kalaulah ada riwayat yang tak berapa nak tepat, maka datanglah ulama lain yang tulis kitab lain untuk kritik ataupun beritahu kat mana tak kena riwayat tu. Sirah Nabi ni dia macam Quran, taklah kata Quran. Maknanya akan ada orang perasan, riwayat ni tak berapa betul. Jadi kita ni beruntung sebab sirah Nabi Muhammad ni dijaga, berbeza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi lain sirah dia ditokok tambah, dipalsukan. Keutamanya Nabi-Nabi yang dapat kitab. Antaranya Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi-Nabi ni terdedah kepada banyak tokok tambah dan penyelewengan. Sebab apa? Sebab daripada Nabi ni, Nabi Musa dan Nabi Isa ni, keluarnya dua fahaman agama baru yang menyandarkan agama mereka tu kepada agama samawi ataupun agama langit. Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian tu dia sandarkan. Sebab tu kita tengok dalam kitab yang diorang pegang hari ni, Old Testament dan New Testament, diorang banyak buat penyelewengan terhadap sirah Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum datang Nabi Muhammad. Cerita-cerita yang tak masuk akal. Ada cerita-cerita yang berunsur sangat tidak bermoral tapi mengaitkan kepada Nabi. Ada Nabi yang terjebak dengan zina, itu ada dalam buku mereka. Mereka bawa cerita sehingga wajah seorang Nabi itu hilang kenabian dia. Sebab tu kalau tengok Quran sendiri pun dia beritahu kepada kita kena berhati-hati dengan ahli kitab ni, Yahudi dan Kristian ni. Sebab apa? Sebab mereka ni yaktubunal kitaba bi aidihim, tulis kitab dengan tangan mereka, kemudian dakwa tulisan tu ayat Tuhan juga. Sebab tu Quran sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah tangan orang-orang yang telah menulis kitab, Yahudi dan Kristian. Kemudian mendakwa itu juga ayat Tuhan untuk membeli daripada dunia yang sangat murah dan tak bernilai ni. Tuhan telanjangkan jenayah ahli kitab. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut ahli kitab ni wa inna minhum yalwuna alsinatahum. Ada sebahagian mereka yang tak tulis, tapi bila mana baca, dia lengguk-lenggukkan lidah dia ke arah sebutan lain. Dia tak tulis. Cuma bila mana dia mengajar depan orang dia ingat dia baca kitab, tapi sebenarnya dia hurai sendiri. Itu dia panggil yalwuna alsinatahum, melengguk-lenggukkan lidah dia. Antaranya riwayat, ada satu riwayat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika mana orang-orang musyrikin Mekah ni dia nak lawan Nabi. Jadi ada seorang orang muda daripada kalangan musyrikin Mekah, nama dia Uqbah bin Abi Mu'id. Dia ni pemimpin, tapi dia pemimpin yang agak muda. Kan kalau tengok di Mekah ni, ketika mana Nabi duduk di Mekah 13 tahun tu, yang pegang urusan orang Mekah ialah Abu Jahal. Ini selepas kewafatan Abu Talib. Dan dalam orang kata apa, dia punya pemerintahan tu dia panggil Darun Nadwah, pemerintahan Mekah. Kalau macam kita ni parlimen lah. Dan dalam tu ada beberapa pemimpin mewakili kabilah-kabilah lain. Dan ada satu orang pemimpin nama dia Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni muda. Paling muda lah antara yang ramai-ramai tu. Dia beri cadangan, dia kata kita nak lawan Muhammad ni tak padan kita herdik Muhammad, tak padan. Kita kena pergi jumpa ahli kitab, Yahudi Kristian, khususnya Yahudi yang ada di Khaybar pada waktu tu, di Madinah. Masa tu Madinah tak nama Madinah lagi lah, nama dia Yathrib lah pada waktu tu. Cuma Yahudi ni ramai duduk di Khaybar. Hari ni pun nama dia Khaybar, di Arab Saudi. Tanya Khaybar, tanya Yahudi di Khaybar ni, takut-takut ada maklumat yang menceritakan di mana tak kenanya Nabi Muhammad ni. Jadi dia orang pergi buat rombongan ke Khaybar, jumpa seorang ahli kitab, saya tak ingat nama apa. Cuma ahli kitab ni dibunuh oleh sahabat juga lah. Dan dia tu ada ilmu kebal. Nanti kita akan cerita akan datang. Asal ilmu kebal ni maya pada gang Yahudi sebenarnya. Jadi dia pun tanya, wakil Mekah tanya tentang Nabi akhir zaman ni apa maklumat.
maklumat yang kamu ada tentang Nabi akhir zaman. Maka jawablah Yahudi tu, dia kata dalam kitab kami memang ada cerita Nabi akhir zaman. Tapi dalam kitab kami pun cerita ada juga orang yang mengaku jadi Nabi, dia bukan Nabi akhir zaman. Itu dia start tambah. Padahal dalam kitab dulu duk cerita dah Nabi tu nama Ahmad, ataupun sebahagian kitab sebut Muhammad. Jadi dia keluarkan lembaran-lembaran kitab. Contoh, dia buat macam dia baca kitab depan geng-geng Mekah tu. Dia kata ada satu ayat dalam kitab kami, iza ja'akum Muhammadun farjumuh. Bila datang pada kamu seorang lelaki nama Muhammad, hendaklah kamu rejam. Ayat tu. Ayat tu farhamu, bukan farjumuh. Huruf ha tapi dia letak titik jim. Kawan tu yang dengar tak pandai menulis, tak pandai baca. Kita kena tahu Arab tu. Okay. Jadi dia pun dengar, betul tu. Dia dah baca pada kitab tu. Dia tipu. Ayat tu kata bila mana datang Muhammad, rahmati dia, ikut dia. Itulah kitab dia. Okay. Tapi dia baca idza ja'akum Muhammadun farjumuh. Bila mana datang Muhammad, rejamlah kamu. Liganlah kamu dia. Hambat dia keluar. Bunyi nak dekat-dekat sama. Itu dia panggil yaluna alsinatahum. Selain daripada dia orang tambah huraian pada kitab dengan tulisan dia orang. Itu pun dia orang buat. Okay. Jadi itu membezakan sirah Nabi dengan sirah Nabi Muhammad. Sirah Nabi Muhammad ni Tuhan jaga. Yang mana kau tengok ramai ulama yang tulis kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Ramai. Antara yang terkenal ialah Dr. Akram Dia Umari. Hidup lagi. Kalau tak silap saja dia berada di UAE ke mana, tapi dia tu asal orang Jordan lah. Kabilah Al-Umari ni orang Jordan. Okay. Dia tulis satu kitab sirah, nama dia Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Setakat ni nak baca riwayat yang sahih kitab tu lah. Ada terjemahan dalam Indonesia, ada tebal agaklah. Indonesia agak laju buat terjemahan. Tapi yang ditulis oleh beliau, maknanya nak beritahu i'tina, keprihatinan, kecaknaan para ulama terhadap riwayat sirah Nabi ni tinggi. Tidak ada tokoh yang diberi perhatian khusus kehidupan dia daripada dia lahir sampailah dia mati, melainkan Nabi Muhammad. Dan dijaga. Maknanya orang yang bawa cerita tu ulama tak terima mudah-mudah. Mesti nak kena tahu latar pembawa cerita tu macam mana. Sebab tu kata Mustafa As-Sibai, dia sebut sini, dia kata bahawasanya dialah satu-satunya sirah Nabi yang paling sahih. Itu poin yang pertama. Kita terus pada poin yang kedua. Saya tak nak baca panjang-panjang. Poin yang kedua muka surat 17, Thaniyan. Poin yang kedua, apa yang disebut situ? Inna hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadihatun kullal wuduhi fi jami'i marahiliha. Sesungguhnya kehidupan Nabi, inna hayata, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadihah, jelas. Kullal wuduh, jelas dan tersangat-sangat jelas. Maknanya terang. Fi jami'i marahiliha, pada semua peringkatnya. Itu hebatnya sirah Nabi ni. Semua peringkat kehidupan Nabi dinyatakan. Sebelum Nabi lahir apa jadi. Bahkan ada sebahagian ulama dia cerita mula-mula Nabi nak kahwin, mula-mula ayah Nabi Abdullah nak kahwin dengan mak dia tu Aminah pun ada sebahagian riwayat sebut. Tapi riwayat tu kena hati-hati sebab Syiah pun ada riwayat tu. Syiah dia slip konsep Nur Muhammad dalam riwayat tu. Dia kata antara sebab Abdullah nak kahwin dengan Aminah ni, dengan sebab pada diri Abdullah, dia tak sebut Abdullah nak kahwin, dia sebut Aminah nak pada Abdullah. Antara sebab Aminah nak dan tergila-gilakan Abdullah ni ialah jatuhnya cahaya Nur Muhammad pada dahi Abdullah. Tengok Abdullah tu, orang kata apa, bersinar wajah dia. Bukan Aminah saja, semua orang perempuan pada waktu tu tergila-gila kan. Itu riwayat Syiah. Riwayat Syiah. Tapi adalah riwayat yang sahih tu, ada dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah apa semua ni ada sebut. Okay. Cuma nak beritahu pada kita semua peringkat kehidupan Nabi ni ada catatan dia. Ada perawi-perawi yang menjaga sanadnya. Okay. Jadi itu yang dia sebut. Daripada kahwin Nabi sampai bila-bila. Maknanya semua ada. Sampailah Nabi tu wafat. Semuanya ada. Seterusnya yang ketiga, dia tak nak baca panjang. Muka surat yang seterusnya, muka surat yang ke-18, yang ketiga tu.
Thalithan, inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahki sirata insan akramahu Allah birrisalah falam tukhrijuhu an insaniyatihi walam tulhaq hayatuhu bil asatir. Yang ketiga ni pun penting poin ni. Sebab apa kena belajar sirah? Dia kata sirah Rasulullah ni menceritakan sirah insan. Sirah seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalah. Dan ia tidak mengeluarkan Nabi daripada kemanusiaannya. Falam tukhrijuhu an insaniyatihi. Tidak dikeluarkan Nabi itu daripada kemanusiaannya. Maknanya nak sebut apa sini? Nak sebut sini, sirah Nabi ni kita akan tengok kenalah dengan sifat seorang manusia. Dia tak ada cerita-cerita yang bersifat supernatural ataupun magic yang melampau-lampau sehingga kita pun fikir 2-3 kali macam mana aku nak ikut Nabi. Dia macam melampau sangat. Contoh dalam bab hijrah Nabi. Dalam bab hijrah Nabi, semuanya logik dengan akal. Nabi tak buat hijrah dalam keadaan tak logik. Walaupun sebelum daripada berlaku hijrah Nabi itu telah mengalami satu peristiwa yang mustahil aklan, mustahil dari segi akal, iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku sekitar setahun 6 bulan. Sebahagian riwayat mengatakan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan ada riwayat kata sekitar setahun. Mudahnya dalam daerah itulah setahun ataupun setahun setengah. Dan para sahabat telah diperdengarkan dengan kenderaan Nabi yang bernama Buraq. Maknanya para sahabat Nabi dah dengar cerita Nabi ni. Nabi bila mana Isra' Mi'raj, Nabi naik Buraq. Sahabat kenal. Setahun lepas tu turun perintah suruh hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, Nabi rancang. Maknanya Nabi buat perancangan yang agak teliti. Sehingga Nabi pergi rumah Abu Bakar, Nabi minta pada Abu Bakar, ukhruj man indak, riwayat sebut. Keluarkan semua orang-orang yang ada dalam rumah ni. Tujuan dia apa? Nak buat perancangan, tak nak bagi orang dengar. Sehingga Abu Bakar kata, yang ada dalam rumah ni semuanya Islam dan tidak akan berpaling tadah. Lalu kata Nabi SAW, terimalah berita gembira ini, kita telah dibenarkan hijrah dan kamu dipilih sebagai teman aku. Itu Nabi cerita kepada Abu Bakar. Okay. Jadi bila mana Nabi buat perancangan, kita boleh tengok perancangan Nabi hijrah ni menarik. Sebab Nabi gunakan semua benda-benda yang logik akal. Nabi tak buat benda yang tak logik akal. Nabi rancang hijrah. Nabi tahu pada waktu tu Nabi ni memang diburu oleh musyrikin Mekah. Dan mereka pun dah buat perancangan yang agak teliti untuk bunuh Nabi. Kemuncak. Maknanya kemuncak dia orang tak tahan, dia orang nak bunuh Nabi. Nabi keluar daripada Mekah dengan Nabi menuju ke arah selatan. Nabi tak naik ke arah utara. Walaupun Madinah tu di utara Mekah. Nabi menuju ke selatan. Selatan tu ke arah Yaman. Nabi pilih tempat persinggahan ialah Bukit Saur, yang mana di situ adanya Gua Sur. Nabi naik, duduk situ dulu 3 hari. Nabi tak pergi terus. Sebab Nabi tahu kalau Nabi pergi terus, Nabi akan dikejar oleh musyrikin Mekah pada waktu tu. Jadi nak tunjuk pada kita ni apa dia? Nabi buat hijrah tu logik akal. Nabi tak guna ataupun Nabi tak lakukan hijrah tu dengan perjalanan yang tidak logik. Nabi tak buat. Walaupun pada waktu tu Nabi dah kenal Buraq, sahabat pun dah kenal Buraq, dengar cerita Buraq, tapi tak ada seorang pun sahabat dia kata, wahai Rasulullah, hijrah apa payah-payah, minta pada Allah Ta'ala hantar Buraq yang guna tangi hijrah, tangi Isra' dulu. Kita pakat naik 2-3 terik seorang. Seekor Buraq tu boleh naik 3 orang. Okey, dia hantar kita dulu Madinah. Hantar lelaki dulu, perempuan dulu ke hantar. Sebab Buraq tu laju. Dalam riwayat sebut sejauh mata memandang. Tapi Nabi tak buat hijrah macam tu. Sebab kalau Nabi buat hijrah macam tu, kita akhir zaman nak ikut ni masalah. Siapa yang nak ejah Buraq zaman kita ni? Tak ada orang yang boleh ejah Buraq. Beruk ada, Buraq tak ada. Okay, jadi nak beritahu pada kita ini hijrah yang logik. Hijrah yang logik. Dia tak keluarkan Nabi tu daripada daerah kemanusiaan. Sebab tu kita akan tengok ada dalam sirah Nabi ni, kadang-kadang Nabi terlelap
terlepas solat subuh. Ada riwayat? Adalah, tapi taklah selalu. Tapi kita jangan beramal dengan hak yang terlelap subuh tu lebih pada yang lain. Ada orang tanya sebab apa lewat subuh. Lewat subuh ni adalah riwayat Muslim, betul lah tu. Hadis Muslim ada Nabi terlewat solat subuh. Okey. Cuma nak beritahu dia tak keluarkan Nabi tu daripada kemanusiaan sehingga kita rasa berat nak ikut Nabi. Rabi'an, yang keempat, inna sirata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syamilatun likullin nawahil insaniyah fil insan. Sirah Rasulullah itu meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiliki manusia. Fahiya tahki lana siratu Muhammadus syabil amin al-mustaqim qabla an yukrimahu Allahu birrisalah. Ia menceritakan pada kita perjalanan Nabi Muhammad selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia, iaitu sebelum Allah memuliakan baginda dengan risalahnya. Okay. Jadi nak sebut pada kita poin yang keempat ni lebih kurang lah. Nak cerita pada kita bahawasanya dengan poin yang ketiga tadi, Nabi tu merahmati kemanusiaan orang lain. Bukan Nabi itu menunjukkan dia itu seorang manusia, tapi dia juga merahmati kemanusiaan orang lain. Maknanya Nabi itu, cara dia berinteraksi dengan orang tu kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Itu yang keempat. Seterusnya yang kelima. Yang kelima dia sebut sini. Mana yang kelima, yang terakhir. Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdaha tu'tina ad-dalil alladhi la raiba fihi ala sidqi risalatihi wa nubuwwatihi. Innaha siratun insan kamilun sara bida'watihi min nasr ila nasr. Okay. Poin yang kelima ni, apa dia sebut pada poin yang kelima? Sirah Muhammad SAW adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian baginda kepada kita. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita apa dia? Dalam sirah Nabi ni, dia jadi dalil pada kita. Sebab tu kalau kita tengok, apa yang Nabi buat ni dia jadi dalil pada hukum. Bercakapnya Nabi pun jadi dalil, bergeraknya Nabi jadi dalil, hatta diam Nabi pun jadi dalil. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi SAW bila mana ditanya oleh para sahabat tentang hukum makan makanan tertentu, Nabi tak jawab, Nabi diam. Contohnya makan dhab, biawak. Biawak padang pasir, bukan biawak yang kot dalam bendang kita ni. Yang tu memang tak boleh makan jelas. Okay. Sebab dia berkuku pun semua tu. Okay. Biawak yang di sana saja. Okay. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Para ulama menyimpulkan kalau Nabi tak jawab tu hukum dia harus. Boleh makan. Imma ada hajat, tak ada hajat boleh makan. Tapi Nabi tu sendiri dia tak makan dengan sebab Nabi tu seorang manusia. Dia manusia ni macam itulah, dia ada makanan yang dia tak boleh nak makan. Macam kita, setiap bangsa dia ada cara makan dia yang tersendiri. Cara kita makan tak macam bangsa lain makan. Dan setiap orang tu dia susah nak berubah makanan. Dia boleh berubah pakaian. Duk negara lain boleh pakai pakaian negara orang tu. Tapi nak berubah makan makanan orang tu secara cepat payah. Kita duduk belajar mana-mana ke luar negara ke, kalau namanya orang Melayu mesti nak kena makan nasi. Dia tak boleh nak tinggal nasi seminggu, 2 minggu, tak boleh. Jadi Nabi dia tak lalu nak makan. Macam kita ada makanan-makanan yang tak lalu. Dia tak haram tapi tak lalu nak makan. Ada orang tak boleh makan belangkah, bukan haram, dia tak nak makan. Ada orang dia tak boleh makan durian sebab bau. Ada orang dia makan dan benda tu tak wajib pun. Jadi nak tunjuk pada kita, semua yang ada pada diri Nabi dan sirah Nabi itu ialah dalil yang sangat-sangat besar. Dalil yang sangat besar yang menjadi contoh pada kita dan menjadi sebab sehingga kita ni kena belajar sirah Nabi dan penting belajar sirah Nabi. Jadi itu 5 dia punya keistimewaan sirah Nabi berbanding sirah-sirah orang lain ataupun sirah-sirah tokoh yang lain. Seterusnya kita tengok tentang masadir as-sirah an-nabawiyah. Masadir as-sirah an-nabawiyah ni muka surat 25. Tanhasirul masadirur ra'isiyah al-mu'tamidah lis-sirati an-nabawiyah fi 4 masadir. Terdapat 4 sumber rujukan utama bagi sirah Nabi yang diperakui. Tanhasirul masadir ar-ra'isiyah al-mu'tamidah lis-sirah an-nabawiyah fi 4 masadir. Maknanya 4 sumber utama ni menjadi induk, sumber induk.
untuk kita dapatkan wajah perjalanan hidup Nabi, sirah perjalanan hidup Nabi itu secara tepat ataupun secara sahih. Okay. Yang pertama dia sebut sini Al-Quranul Karim huwa masdarun asasiyun nastamiddu minhu malamih as-sirah an-nabawiyah. Quranul Karim merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ta'arrada al-Quranul Karim linasyaatihi. Kerana Quran itu telah menyingkap kehidupan Nabi ketika mana dia kecil. Dia bagi dalil itu, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Surah Ad-Duha ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. Yang bermaksud, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu dia memberikan perlindungan, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar lalu dia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran tu. Jadi Quran dia cerita Nabi ni yatim macam-macam mana, semua dia sebut. Macam mana Nabi ni nak cari hidayah pun dia sebut dhallan fahada. Bukanlah Nabi tu sesat macam Abu Jahal sesat dalam ayat tu. Sesatnya Nabi ni dia macam tercari-cari arah. Dia macam ayat dalam surah Al-An'am kalau saya tak silap, ketika mana Nabi Ibrahim ni dia nak dapat wahyu kenabian dan kerasulan tu. Tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, kat mana aku nak sembah? Fitrah manusia. Fitrah manusia yang tidak dapat dipadamkan. Sebab tu kau tengok Nabi SAW sebelum terima wahyu pada umur 40 tu, 3 tahun sebelum Nabi terima wahyu, umur 37, 38, 39, 3 tahun tu Nabi dah naik di Gua Hira secara berturut-turut bila mana tiba bulan Ramadan. Dan Nabi itu bukanlah penyembah berhala pada waktu tu. Nabi tak join upacara ritual berhala yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Sebab Nabi sendiri pun dia galak, dia ada something yang dia rasa pelik dengan amalan tu. Ni Allah Ta'ala beri kepada mana-mana. Bukan kata Nabi je, orang mana pun, bila mana ada amalan pelik, dia akan ada something. Terutama amalan yang dia tak boleh nak faham dengan akal dia. Apa relevan, signifikan, pentingnya kena sembah. Hatta kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang bukan Islam, yang hidup bermasyarakat dengan kita di Malaysia ni, orang Cina, India apa semua, sebahagian mereka kalau kita tanya apa sebab ataupun apa perasaan sembah, dia orang sendiri pun tak faham. Tapi dia orang, jawapan dia orang macam dalam Quran sebut ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tengok ayah nenek kami dulu duk buat macam ni, kami buat. Tapi dia orang sendiri tu dari segi perasaan, dia orang buat tu sebab tak nak bagi orang-orang tua marah. Tu je hakikatnya. Benda ni saya pernah bercakap lah dengan orang Cina apa semua, terutama Cina yang Allah baru lah, Cina umur 20-an, 30-an. Dia orang buka kedai, dia orang akan ambil colok tu letak dekat dia punya kotak merah tu. Saya tanya, sebab kebetulan hari tu masih di Terengganu, tanya. Kita nak baiki, nak servis kereta, tanya, ni sebab apa buat ni? Dia letak limau apa semua. Dia kata tak tahulah sebab apa buat. Tapi mak dia dengan ayah dia pesan, pagi-pagi buat. Okay. Lepas tu saya kata memang limau ni letak. Dia kata kalau hari mak dia ada, dia letak limau betul. Kalau hari mak dia tak ada, dia letak limau plastik. Dia pun tahu. Dia kata apa faedah letak situ, baik kita makan. Dia sendiri yang buat tu, dia kata macam tu. Dia pun galak. Saya nak katanya dia ada something yang dia rasa apa faedah letak situ. Yang kita nampak makannya apa? Semut. Last kali yang duk urung dah tu, ataupun binatang lain yang dia duk sembah panggil tu tak makan. Okay. Maknanya dia sendiri yang bergelumang dengan amalan tu, dia ada something, tak puas hati. Fitrah manusia memang dia akan nak sesuatu yang ada jawapan yang konkret. Kalau jawapan tak berapa kemah, dia tak berapa nak tu sangat, nak buat sangat. Walaupun kita tengok dia akan buat, tapi terpaksa dia buat. Kalau dia ada peluang untuk tak buat, dia tak buat. Sebab tu saya kata Cina tu dia tanya, kalau mak dan ayah dia ada, dia tak buat. Tapi kalau mak ayah ada, dia buat. Buat pun buat je lah, dia kata tak tahu apa pun. Okay. Nabi pun macam tu. Bila mana Nabi SAW ni sebelum terima wahyu di Gua Hira, Nabi rasa pelik dengan amalan orang musyrikin Mekah ni. Yang pertama, amalan tu dia dakwa ianya ialah saki-baki ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, dia namakan ajaran tu
Ibrahimiyah, dia namakan. Siapa yang beri nama? Dia orang beri nama. Adakah betul Nabi Ibrahim buat macam tu acuan dia? Tak betul. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad dia tengok amalan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada waktu tu ada unsur penindasan pada orang yang tidak satu bangsa dengan Arab pada waktu tu, ataupun bukan kabilah Quraisy. Bila nampak jelas tu, iaitu ketika mana berlakunya musim ziarah ataupun haji lah, haji jahiliyah. Bila mana berlaku saja sampai bulan Zulhijjah, sebelum Nabi baiki haji tu buat betul macam yang kita duk buat sekarang ni, dia orang pun panggil benda tu haji. Dia orang panggil haji, cuma haji dengan wajah jahiliyah. Dia orang tawaf. Pertama, orang Mekah boleh tawaf pakai baju, tak ada masalah kalau dia memang warga negara Mekah. Kalau orang luar, contoh orang Yaman yang datang, orang Syam yang mari nak ziarah Mekah ni, dia orang tak boleh pakai baju, telanjang. Kalau nak pakai baju boleh, kena beli dengan orang Mekah sahaja. Time waktu ziarah, dia orang up harga baju 2 kali ganda. Ada unsur penindasan. Jadi Nabi ni duk rasa macam, agama apa yang, adakah Nabi Ibrahim yang buat benda ni? Ambil untung atau orang. Lepas tu nak makan tak boleh bawa makanan luar, makanan kena beli sini, pun dia orang up harga. Dia orang buat bisnes makat tu harga. Sekarang ni pun kalau dia tengok gitu kat perangai dia pun. Sebab tu kalau tuan-tuan yang pergi buat umrah, buat haji, kita masuk hotel di Saudi ni, ada tak dia letak hotel tu harga bilik berapa? Dia tak akan letak. Dia tak akan letak, okey, bilik kita ni, hotel kita ni harga tetap. Dia tak akan letak sebab dia tunggu musim haji, dia nak markup harga tinggi. Perangai jahiliyah tu ada sikit lagi. Masih ada lagi perangai lagu tu. Sebab tu kalau kita nak book pakai application, dia payah. Dia tak sama macam kita nak book hotel di Malaysia ni, bukan. Dia orang tak akan letak harga rate tu. Sebab tu kerajaan ataupun pihak-pihak yang uruskan haji dan umrah ni, dia akan kena ambil package sekaligus dengan kendaraannya, apa-apa semua. Saya tahu, saya pernah jadi mutawif dulu. Sebab hotel tak akan beri harga rate yang sekata sepanjang tahun. Tak akan beri. Sebab dia orang akan tengok, okey, bulan 12 orang Malaysia ramai mari cuti sekolah. Naik harga, melambung naik. Okey. Tapi sekarang ni murah sebab COVID-19 ni. Okey, semua murah, Malaysia pun murah. Okey. Sebab tak ada orang nak pergi. Okey. Cuma nak beritahunya bisnes, dunia bisnes, lepas tu sandar pada agama. Okey. Lepas tu kata, ni Ibrahim nak ziarah tak nak? Nak pahala tak nak? Kalau nak, ambil perkhidmatan kami. Dia orang memangsakan orang lain. Dia orang menjadikan orang lain jadi mangsa. Jadi Nabi ni rasa tak puas hati. Sebab ada satu toki Nabi ni, moyang Nabi ni, yang bernama Hashim. Hashim bukan buat macam tu. Lepas mati Hashim ni, geng-geng ni buat perangai. Hashim tu kalau tengok, nama betul dia Syaibah, nama betul dia. Okay. Dan Hashim ni, sebab apa dipanggil dengan nama Hashim? Kita beri anak nama Hashim, kita kena tahu Hashim ni maksudnya yang memecahkan. Dia pecahkan apa? Dia pecah tradisi orang Arab Mekah, yang mana bila mana orang luar mari, kita letak harga tinggi. Hashim seorang je zaman dia jadi pemimpin Mekah, dia buat kempen beri makanan free pada orang-orang yang datang buat umrah ataupun buat haji zaman jahiliah. Sebab tu dia digelar sebagai Hashim, maknanya yang telah melembutkan roti bagi free. Pada waktu tu ramai orang tak setuju. Tapi lepas pada tu orang puji Hashim ni sebab nama Mekah tu terkenal. Dan sebab pada tu kalau kita tengok kempen beri minum air free apa-apa semua ni, idea tu mari pada Hashim. Sebab tu kalau tengok Nabi sebut dalam hadis, innallaha astafani, Allah Ta'ala telah memilih aku daripada Hashim, sebaik-baik kabilah ataupun sebaik-baik keturunan. Sebab Hashim tu dia ada insaniyah, kemanusiaan dia tinggi. Dia tak macam geng Abu Jahal ni apa semua, kira nak ketuk duit orang. Jahat lah, maknanya ada benda jahat. Jadi Nabi pada waktu tu dia rasa ralak apa semua, dan akhirnya dia naik atas Gua Hira untuk dia jauhkan diri daripada kumpulan-kumpulan ni. Sehinggalah Allah Ta'ala pilih pada ketika usia Nabi 40 tahun, maka Nabi pun pada waktu tu telah menerima wahyu. Yang kalau kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dia agak panjang. Cerita pada kita tentang bad'il wahyi. Hadis tu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Permulaan Nabi terima wahyu. Maknanya Allah Ta'ala berikan petunjuk yang benar bagi Nabi. Dan kalau kita tengok pada waktu tu, ni saya sebut sikit lah dalam waktu-waktu yang masih ada ni, bila mana Nabi SAW ni terima wahyu tu,
Kita akan jumpa riwayat tu nanti pada bahagian kedua. Okey. Bila mana Nabi ni diterima wahyu, Jibril bagi 5 ayat tu, saya ringkas cerita. Dia turun daripada gua Hira Jabal Nur tu, turun ke bawah, balik ke rumah, ketuk pintu, Khadijah buka pintu, dia kata zammiluni selimutkan aku. Lalu Nabi kata laqad khasyitu ala nafsi, aku rasa bimbang atas diri aku sebab aku takut aku ni terkena sumpahan apa ke, sebab aku tak join amalan orang Mekah ni. Takut-takutlah ada betul sumpahan berhala tu. Sebab Nabi tak pernah tengok lagi Jibril sebelum tu. Nabi duk ingat aku hantu apa mai sampuk Nabi. Apa jawapan Khadijah? Khadijah kata la wallah, kalla wallah, tidak, demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah Ta'ala tak akan hina orang macam kamu. Lalu Khadijah pun sebut, kamu tolong orang susah, kamu tolong anak yatim, kamu angkat barang-barang yang berat bagi orang yang tak mampu. Takkanlah orang macam ni nak kena sumpahan. Sebab tu kalau kita tengok Khadijah, dia tak marah Nabi naik ke Gua Hira. Sebab dia tahu suami dia ada something yang dia tak tahu nak lepaskan ke mana. Dia biarkan. Sebab tu kalau tengok bila mana Nabi balik, Khadijah tak marah Nabi. Khadijah tak kata, tuan naik sangat Gua Hira, tak kena sampuk hantu mana. Dia tak marah sebab dia tahu suami dia ada something dan suami dia beres dalam bab tanggungjawab lain, beres. Okay. Sebab Khadijah pun tak tahu nak cerita macam mana. Khadijah pun hilang punca. Maknanya Khadijah pun rasa yang orang Arab duk buat tu tak betul. Tapi dia tak tahu. Sehinggalah Tuhan pilih suami dia untuk jadi rasul. Sebab tu kalau kita tengok lepas daripada tu, dia terus ajak Nabi jumpa Waraqah bin Naufal, sepupu dia yang beragama Nasrani tu. Dalam riwayat Bukhari sebut, innahu syaikhan kabiran wa qad ami. Dia tu orang yang dah tua dan telah buta. Dan dia tu pandai bahasa Ibrani dan telah tulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan tangannya. Sebab tu bila mana Nabi cerita kepada Waraqah, apa respon Waraqah? Dia kata, innahu namus, sesungguhnya itulah namus dalam bahasa Ibrani, nama lain bagi Jibril yang telah datang pada Nabi Musa. Lalu Waraqah pun dia macam merintih. Dia kata, alangkah aku ni dah tua, kalau aku ni muda, aku akan tolong kamu saat kamu dihalau keluar oleh masyarakat kamu ataupun penduduk kamu. Nabi pun tanya, amukhrijiyahum, mereka ni nak hamba aku keluar ke hanya kerana terima wahyu ni? Kata Waraqah, dia kata, tidak ada orang yang terima macam kamu terima, melainkan dihambat keluar oleh kaumnya. Itu petanda awal nak sebut pada kita, orang bawa kebenaran ni tidak disenangi oleh ramai orang. Nak beritahu pada kita apa saja orang buat. Apa saja orang buat. Sebab tu saya ingat, orang yang nak cerita benda betul, sunnah yang betul ni, jarang dia akan dapat waktu yang clear, tak ada orang lawan. Tak ada. Macam kita di Malaysia ni, kita alhamdulillah di Perlis ni agak terbuka. Saya sendiri pun antara sebab saya datang sini sebab keterbukaan. Sebabnya kita belajar macam tu, kita tak boleh nak ejah dah. Sebab saya sendiri rasa macam ada tanggungjawab. Kalau kita mengiyakan adat tradisi, kita pun turut sama berdosa tak? Kita tahu kebenaran. Tapi macam mana? Kita pun sama. Kita pun sama juga buat. Nak beritahunya, tanggungjawab untuk bawa kebenaran tu berat. Sangat-sangat berat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan beri pada kamu kata-kata ataupun perintah yang sangat berat. Sebab tu Jibril bila mana dia suruh Nabi baca tu, dia peluk Nabi sampai Nabi tu sesak nafas. Sampai Nabi sesak nafas. Balagha minhul jahd dalam riwayat sebut. Dan Nabi kata, ma'ana biqari'in. Para ulama sebut hikmah Jibril peluk tu antaranya nak beritahu dakwah ini dia akan sampai satu tahap kita jadi sesak, tak tahu nak buat apa. Sebab jawapan kepada dakwah tu kadang-kadang dia samar. Maknanya kita duk cerita benda betul, seakan-akan macam tak ada ruang dah kita cerita. Makin kita cerita, makin orang blok. 1 blok, 2 blok, 3 blok. Orang ancam. Orang bukan setakat ancam kita, orang ancam periuk nasi kita, bahkan orang ancam anak bini kita. Orang yang bawa kebenaran. Itu sejarah orang bawa kebenaran cukup banyak. Di Malaysia kita, di tanah air kita ni pun banyak cerita. Antara yang dekat pada kawasan utara ni, Mustafa Abdul Rahman tu cerita tokoh yang telah dikacau anak bini dia di Pulau Pinang. Dia asal dari Indonesia. Okay.
nak cerita kebenaran. Hari dia mati pun orang tak peduli. Punya dahsyat orang tak suka. Dia buat apa? Dia tafsir Quran je, bukan apa pun. Dia tafsir Quran sahaja. Cuma tafsir dia tu mengkritik amalan-amalan orang Melayu yang tidak ada sandaran. Orang jadi panah. Yang jadi kepala lawan tu ialah kiai-kiai ataupun tok guru yang berpegang kuat dengan adab. Sehingga pengikut tok guru tu benci pada Mustafa Abdul Rahman. Dia orang pergi rumah kawan tu dan dia orang berak dan kencing atas beranda rumah kawan tu. Teruk kena. Dan matilah keadaan orang kampung tak berapa nak ikutlah dia. Dia dengan ada satu orang tokoh di Gunung Semanggul, Perak, antara tempat awal lah kita kira berlakunya Islah ni. Tapi pada tahun 2010 OIC Persatuan Islam Negara-Negara Islam ni telah mengangkat Mustafa Abdul Rahman sebagai tokoh Islah Asia Tenggara. Setelah dia mati lama, baru nama dia tu harum. Orang duk buat master, kaji sejarah dia. Orang buat PhD, ramai orang dapat doktor kerana sirah hidup dia. Saya nak kata bawa kebenaran ni peringkat awal memang macam tu. Susah. Maknanya nak beritahu pada kita, bawa kebenaran bukan mudah. Hatta kita sendiri, walaupun kita bukan pendakwah, kita kadang-kadang kita nak cerita pada keluarga kita pun something. Nak cerita ni tak betul, keluarga kita pandang lain macam. Maknanya itu susah. Tapi ketahuilah, itu semualah ujian yang Tuhan nak catik pahala. Sebab kita tidak dipilih untuk berperang bersama dengan Nabi. Kita dipilih untuk menjaga sunnah Nabi di akhir zaman. Kita tak dipilih untuk angkat senjata, join perang Badar, perang Uhud. Kita tak dipilih. Kita dipilih hanya untuk mengekalkan ajaran Nabi, tidak ada tokok tambah. Itu dia. Jadi itu benda yang kita boleh tengoklah daripada sirah Nabi. Okay. Jadi saya rasa masa pun dah cukup lah, 11.30. Jadi kita berhenti pada sumber-sumber. Nanti kita akan bahas sumber yang kedua ni, iaitu hadis Nabi, dan seterusnya kita akan masuk fasal yang pertama. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Jadi ini pertemuan pertama lepas pembukaan Center of Sunnah ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.